Saya ada cerita pasal Imam Malik sedikit. Bagaimana Imam Malik itu ta'zimnya, pengagungannya kepada Nabi SAW. Sampai ketika membaca kitab hadis, beliau disengat oleh kalajengking sampai 17 sengatan. Tetap tak berganjak daripada kursi beliau mengajar hadis Nabi kerana memuliakan hadis Nabi. Padahal dia tak pernah jumpa Nabi SAW pun. Padahal dia bukan berada di hadapan Nabi, hanya berada di depan kitab hadis. Hadis-hadis Nabi. Tapi begitu takzimnya mereka kepada Rasulullah SAW. Ini takzimnya kepada Nabi. Bagaimana takzimnya kepada Allah? Pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mahal, yang kita perlu cari. Kalau kita nak kemaafan Allah, nak maghfirah Allah, cari. Kita tak pandai mana pun, tak hafal banyak ayat Quran, hadis mana pun, tapi yang paling mahal adalah ilmu ni, hati ni. Hati kita rindu, yakin, mengharap, mengagungkan Allah, mengagungkan Nabi besar Muhammad SAW, dan mengagungkan orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicontohkan oleh Imam Malik bin Anas. Padahal dia tak jumpa Nabi, Nabi pun tak jumpa dia. Tapi Nabi SAW jauh-jauh hari, 60 tahun, 70 tahun sebelum itu, Nabi SAW dah ramal dah. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, yushikun nasu an yadribu akbadal ibil yatlubuna al-ilm fala yajiduna aliman afdala min alimil Madinah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi SAW ni kasyaf, Allah bagi petunjuk, Allah bagi tahu. Besok bagi dia dah wafat beberapa tahun nanti, di tempat Nabi duduk itulah nanti akan muncul satu orang alim, satu orang ulama yang bertakwa, yang luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, aku melihat beberapa tahun akan datang, banyak manusia-manusia, mereka mengendarai onta-onta, tunggangan-tunggangan mereka. Kerana zaman dulu belum ada kereta, belum ada motor. Dan mereka kalau nak bermusafir jauh, mereka akan bawa apa dia? Selain kuda, mereka akan bawa onta. Sebab onta ni isi minyaknya, dia tak peduli harga minyak naik, harga minyak turun, dia tak peduli harga minyak, sebab dia boleh simpan stok banyak. Zaman dulu tak ada minyak, dia tak pakai minyak, dia pakai air. Kalau kuda kan kejap-kejap nak bagi minum. Kalau kita bawa lembu kan, lembu kejap-kejap nak minum. Lah onta dia tak payah bingung-bingung. Dia sekali minum, satu perigi boleh habis, dia boleh simpan stok sebulan pun, insya-Allah tak minum tak apa. Jadi tak payah risau bekalan minyak. Lalu kata Nabi, aku nampak banyak orang memukul pundak-pundak onta, memukul badan-badan onta, maksudnya mempercepat perjalanan. Kenapa? Kerana mereka beramai-ramai, berduyun-duyun, berbondong-bondong nak pergi ke negeri Madinah untuk menuntut ilmu. Kenapa? Kerana di saat itu mereka tidak menemukan orang yang lebih afdal, lebih alim, lebih hebat, lebih bertakwa daripada seorang alim di negeri Madinah tempat aku duduk. Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah dan banyak ulama-ulama lain mengatakan, maksud hadis Nabi SAW ni, Nabi nak bagi tahu itulah dia Imam Malik bin Anas Al-Asbahi. Hadirin hadirat, Imam Malik bin Anas, kalau waktu tak sempat kita akan sambung cerita Imam Malik pada pengajian akan datang. Kita sambung hadis nanti. Imam Malik bin Anas Al-Asbahi rahimahullah ni, hadirin tahu tak? Seorang yang hebat mengasaskan mazhab Maliki. Hafal ratus-ratus ribu hadis. Punya kitab yang hebat namanya Muwatta' Ibnu Malik, Muwatta' Imam Malik. Dulu sebelum beliau dilahirkan, abah dia bernama Anas bin Abi Amir. Anas bin Abi Amir. Abah siapa tu? Abah Imam Malik. Orang dulu bila nak kahwin, mereka kadang-kadang dijodoh-jodohkan oleh mak bapak. Kadang-kadang tak tengok pun calon bini. Mak bapak dah jodohkan, ya ambil lah, terimalah. Mak bapak dah jodoh-jodohkan, padahal tak tengok pun muka. Itu yang terjadi pada Anas bin Abi Amir. Dia dikahwinkan dengan satu orang wanita mulia, wanita solihah, wanita hebat, tapi sayang tak berapa cantik. Tak berapa cantik. Mukanya bukanlah muka seperti bidadari atau wanita-wanita yang menjadi idola ramai kaum lelaki, bukan. Wajahnya biasa-biasa saja. Sedangkan Anas bin Abi Amir, abah Imam Malik, dia punya keinginan itu nak kan yang lawa-lawa. Nak muka kalau boleh macam Angelina Jolie ke apa macam itulah. Wajar orang lelaki kan. Kalau Jeb pun suruh pilih, betul tak? Kalau boleh, kan betul tak? Nak pilih yang cantik-cantik saja. Lelaki namanya lelaki. Bukan nak berzina kan, nak kahwin. Teringinnya kalau boleh isteri aku ni cantik, putih, rambut perang. Kalau bahasa Arab, rambut perang panggil syakra. Blond apa? Rambut macam tu. Teringin. Tapi dah dijodohkan, kahwinlah dia. Pada malam perkahwinan,
Sebelum nikah tak pernah tengok calon isteri. Dah selesai akad nikah, malam pertama pun masuklah dalam bilik pengantin. Sang isteri pun bukalah tudung dia, bukalah purdah dia. Akhirnya Anas ibnu Abi Amir, abah Imam Malik bin Anas, ya Allah, rasa macam apa? Rasa macam Allahu Akbar. Hajat tu tak kesampaian. Hajat hati nak berbinikan Angelina Jolie. Rupanya dapat bini kulit coklat. Coklat-coklat agak kehitaman. Rambut pun tak ada perang, rambut hitam juga. Bila dah tengok macam tu, minta maaf lah, ni orang lelaki. Cerita je, cerita. Terjadi kepada Imam Malik bin Anas, abah dia. Maka dia kata, lah, tak bernafsu lah. Bukan kriteria, bukan dia punya selera dia selangsung. Bukan selera dia. Maka dia pun bila dah masuk bilik, tengok bini dia yang dah halal tu, dia tak bernafsu, tak apa semua, tak ikut kehendak hati dia. Dia pun duduk kat pojok bilik, duduk merenung dengan nasib dia yang malang. Menurut dia malang, kan? Menurut dia malang, mengenung seorang-seorang. Lama tu, bukan 10 minit, 20 minit, berjam-jam. Maka sang isteri pun tengok, asal suami aku ni duduk termenung seorang-seorang ni. Tengok lama-lama, mungkin dia terperanjat kot, baru kahwin. Tengok sejam, 2 jam, ini tak boleh jadi, kata isteri dia. Ini bukan pasal terperanjat, ini mesti dia tak boleh menerima diriku apa adanya. Aku ni bukan wanita idaman dia, tak cantik. Tapi kalau dia orang solehah, dia orang bijak, orang pandai, orang bertakwa, isteri dia tu. Maka isteri dia kata, ya Anas bin Abi Amir, wahai Anas suamiku bin Abu Amir, anak Abu Amir, la tahzan, jangan kau bersedih wahai suamiku. Jangan kau nak runsing-runsing, jangan kau nak stres-stres. Kau dapat bini macam aku. Wa in kuntu samra al-laun, walaupun kulit aku ni coklat, tak cantik macam yang kau damba-dambakan. Jangan sedih, kata isteri dia. Kenapa? Fa innal khaira qad yakunu kaminan fi syarr. Ketahuilah wahai suamiku, terkadang kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak terselubung di dalam beberapa perkara yang kita anggap buruk. Ini ucapan memang padu punya. Ucapan padu. Hanya keluar daripada wanita-wanita solehah yang hafal Quran, yang faham Quran, yang memang bertakwa sama Allah, tapi dia cakap ikhlas. Masuk dah mati Anas bin Malik, ya Allah, astagfirullahalazim, aku ni apa punya bodoh ni. Ini isteri aku ni. Walaupun buruk menurut aku, buruk-buruk pun ni bini aku juga, bukan bini orang lain kan. Maka dia pun apa dia? Dakhala alaiha, dia pun bersamalah dengan isteri dia. Ucapan tu ingat sampai kepala otak dia. Tapi rupa-rupanya masuk, tapi tidak sampai ke dalam hati dulu. Kebaikan terkadang terselubung di dalam keburukan-keburukan. Ini hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala selalu berfirman dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Terkadang kata Allah Subhanahu wa taala kata Allah, kamu membenci satu perkara, kamu tak suka benda ini, tetapi dalam benda yang kamu tak suka itulah Allah jadikan banyak kebaikan-kebaikan yang kamu tak nampak. Kita kadang-kadang khawatir, kenapa kita dilarang pergi umrah? Kenapa kita tak boleh begini? Kenapa kita dikhianati oleh fulan wa fulan? Kita kata, ini buruk, ini benda aku tak mahu, ini bukan dimau oleh rakyat jelata. Contoh aja. Oh, dikhianati, pintu belakang dan lain-lain. Menurut kamu buruk, tapi terkadang kata Allah, dalam itulah kebaikan yang banyak ada. Allah bagi tahu. Dalam Al-Quran lain, ayat Quran Allah bagi tahu, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Banyak benda-benda kadang kamu suka sangat benda ni, kamu inginkan benda ini, padahal kata Allah dalamnya keburukan untuk kamu. Dan terkadang banyak benda-benda yang kamu tak suka, kamu membenci hal ini terjadi, kamu tak suka ini terjadi, padahal di dalamnya Allah letakkan kebaikan.